belajar Bahasa Melayu tahun 1 bersama Cikgu Wan Izati. Okey, apa khabar murid-murid? Okey, baik, hari ini tajuk untuk hari ini ialah kegunaan rumput kata majmuk. Okey, dalam tajuk kegunaan rumput tu ada kata majmuk yang akan kamu gunakan dalam ayat. Okey, buku teks halaman 121. Untuk standard pembelajaran, okey, 5.2.2 memahami dan mengenal pasti dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks kata majmuk. Okey, objektif pembelajaran, murid akan dapat menulis ayat menggunakan kata majmuk berdasarkan bahan dengan betul. Maknanya hari ini diberi petikan, diberi gambar, diberi ayat, lepas tu diberi kata majmuk. Dan tugas kamu hari ini menulis ayat dengan menggunakan kata majmuk tersebut. Okey. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, kita ulang balik apakah maksud kata majmuk. Okey. Maksud kata majmuk ialah rangkaian dua perkataan atau lebih yang membawa maksud tertentu. Maknanya dua perkataan digabungkan. Lepas tu bila dia gabung bersama satu perkataan, satu frasa, dia akan dipanggil sebagai kata majmuk. Asalnya daripada dua perkataan yang berbeza. Lepas tu bila dia bergabung bersama, dia akan membawa satu maksud tertentu dan dipanggil sebagai kata majmuk. Okey, kita lihat contoh di atas. Okey, contohnya yang pertama, jam bertemu dengan tangan. Okey, jam bertemu dengan tangan. Okey, jadilah kata majmuknya jam tangan. Okey, nampak ya? Faham ya? Okey, yang kedua, bunga. Okey, bertemu dengan api. Bila digabungkan dua perkataan tadi, akan menjadi kata majmuk bunga api. Okey ya, boleh? Okey, seterusnya, contoh yang seterusnya, cermin. Okey, cermin yang kamu guna untuk lihat kamu di inilah bila nak pakai bedak ke apa kan. Cermin bertemu dengan mata. Okey. Dia akan menjadi kata majmuk cermin mata. Okey ya, macam tu ya. Okey. Dan yang seterusnya, okey, kasut bertemu dengan roda. Okey, kasut bertemu dengan roda, dua perkataan kan? Lepas tu bila dia digabungkan, rangkaian dua perkataan tadi akan menjadi kata majmuk kasut roda. Okey, faham ya kata majmuk setakat ini? Okey, bagus. Seterusnya kita pergi kepada cuba teka kata majmuk ini. Okey, Cikgu Zati akan berikan dalam bentuk gambar. Okey, nampak? Ini apa? Botol kan? Okey. Tambah ataupun bertemu dengan perkataan ini apa? Plastik. Jadi dia akan membina kata majmuk apa? Dia akan jadi kata majmuk apa? Okey, dari botol dengan plastik. Makanya kata majmuk dia apa? Botol plastik. Okey ya? Boleh faham? Okey, kita pergi pada contoh yang seterusnya. Okey, apa gambarnya? Ini apa? Ini bag. Okey, bag. Bertemu ataupun ditambahkan dengan perkataan yang seterusnya apa? Okey, ini gambar sekolah. Nampak ada dua orang murid nak ke sekolah tu. Okey, jadi dua rangkaian perkataan ini. Satu bag. Okey, satu lagi sekolah. Lepas tu dia akan membentuk kata majmuk apa? Bagus. Beg sekolah. Itulah dia kata majmuk. Faham ya? Okey, seterusnya.
Kita pergi kepada, okey, kita akan mula dah lah untuk kita tengok buku teks halaman 121. Jom. Okey, baiklah. Ini merupakan halaman lah paparan buku teks kamu lah, tapi cikgu dah ubah sikit. Okey, di dalam buku teks kamu tu tajuknya kegunaan rumput. Jadi, ada gambar yang kamu perlu bina ayat dengan menggunakan kata majmuk. Okey, perhatikan ya. Dalam setiap ayat ini ada warna hitam dan ada warna biru. Okey, warna hitam tu ayat biasa. Manakala warna biru ini, okey, dua perkataan itu dia merupakan kata majmuk. Okey, yang warna biru ni merupakan kata majmuk. Okey, walaupun dia dua perkataan tetapi dia membawa satu maksud saja. Okey, contoh rumput hiasan. Satu benda je, rumput hiasan. Tetapi dia dua perkataan, itulah dia kata majmuk. Faham ke? Baik, kita baca. Rumput hiasan ditanam di rumah. Rumput ini juga ditanam di taman permainan. Okey ya, taman permainan, kata majmuk. Tapi sebenarnya taman permainan ni satu tempat je. Okey? Rumput hiasan cantik dan lembut. Okey, ni ada titik sebenarnya. Baiklah, kita pergi kepada gambar yang pertama. Okey, rumput hiasan boleh ditanam di halaman rumah banglo. Nampak ya? Rumah banglo ni kata majmuk. Dua perkataan tapi dia satu je. Satu maksud tu satu objek saja. Rumah banglo dan juga rumah teres. Okey? Okey, ada dua kata majmuk di sini. Jadi inilah ayatnya. Inilah ayat yang kita bina dengan menggunakan kata majmuk. Okey, yang seterusnya. Okey, rumput hiasan mengindahkan taman bunga. Okey, taman bunga ni apa? Taman bunga ni merupakan kata majmuk. Okey, kata majmuk, taman bunga. Okey, ayatnya rumput hiasan mengindahkan taman bunga. Inilah dia ayat yang kita bina dengan menggunakan kata majmuk. Okey, seterusnya. Baik, ada tiga gambar ini. Okey, bukan lagi satu ayat yang lengkap ya. Yang mana tolak ni kena gantikan dengan ayat yang betul. Okey, diberi di sini juga ada kata majmuk. Okey, yang pertama tutup bumi. Okey. Ya apa? Ayat yang diberi, okey, sebagai tanaman tutup bumi. Jadi, apa yang perlu kamu letakkan di sini? Ayat apa yang kamu letakkan di sini? Apa yang dijadikan sebagai tanaman tutup bumi? Kita belajar tadi tentang rumput hiasan kan? Jadi, perlu bina ayat dengan bermula rumput hiasan. Rumput hiasan ditanam sebagai tanaman tutup bumi. Rumput hiasan ni kata majmuk lah tadi kan. Rumput hiasan kata majmuk kita tambahkan di hadapan sebagai tanaman tutup bumi. Dah jadi satu ayat yang lengkap dah. Okey, boleh faham. Baik, yang seterusnya gambar ni, okey, dah diberi di sini ditanam di padang bola. Okey, ditanam di padang bola. Apa yang ditanam di padang bola tu? Ya, bagus. Rumput hiasan tadilah. Jadi bagaimana kita nak bina ayat dengan menggunakan perkataan rumput hiasan tadi? Rumput hiasan ditanam di padang bola. Dah jadi satu ayat. Dalam ayat ini ada kata majmuk. Okey, kita sambung kepada gambar yang ketiga ni. Dengan gambar yang ketiga ni Okey, telah diberi di sini berwarna hijau gelap. Okey, maknanya apa yang berwarna hijau gelap? Rumput hiasan tadilah kan? Okey, rumput hiasan berwarna hijau gelap. Mana jawapan dia tak nak keluar. Okey, rumput hiasan berwarna hijau gelap. Inilah ayat. Dalam ayat tu ada kata majmuk. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan. Okey, cikgu padam dulu. Okey, nanti kita bincang sama-sama. Latihan apa? Latihan pengukuhan. Buku aktiviti halaman 46. Okey, baiklah.
Untuk gambar yang pertama, cikgu besarkan sikit. Okey, gambar yang pertama ni, nampak tak? Okey, sebelum kita pergi kepada gambar yang pertama, kita baca dulu, okey? Baca dulu kepentingan pokok. Sebelum tu tulis hari dan juga tarikh ya, jangan lupa. Jadi kita baca dulu kepentingan pokok. Okey, pokok sangat penting kepada manusia. Manusia boleh membuat pelbagai bahan daripada pokok. Okey, selepas tu pokok juga penting kepada alam sekitar. Pokok dapat menghijaukan alam sekitar. Tengok ya kepada anak panah yang Cikgu Zati tunjukkan ni. Jadi kamu kena bagi tumpuan lah. Okey? Baiklah. Okey, seterusnya kita nak jawab dah ni kegunaan pokok. Pokok boleh menghasilkan macam-macam jenis benda. Okey, yang pertama antara salah satu contohnya, yang pertama inilah. Okey. Pensel warna kan. Okey, batang pokok boleh dibuat pensel warna. Okey, macam mana nak eja pensel warna? P-E-N pen, S-E-L cell, pensel, W-A-R warna, warna, pensel warna. Okey, baiklah, selesai yang tu. Kita pergi kepada gambar yang kedua. Okey, ni gambar apa ya? Kat sekolah kamu? Kamu guna untuk menulis. Meja tulis. Okey, meja tulis juga dibuat daripada pokok. Jadi, tulis di situ meja tulis. Okey, meja, M-E-M-J-A, meja, T-U-L-I-S, list, tulis. Meja tulis juga dibuat daripada pokok. Inilah kata majmuknya. Meja tulis, pensel warna kan. Okey, yang ketiga pula. Baik, ini ada pokok getah. Okey, lepas tu dalam tempurung ni, bila pokok getah, mestilah isinya apa? Susu getah. Jadi, kita dapat apa daripada pokok getah? Kita dapat susu getah. Okey, jom eja susu getah. S-U-S-U, S-U-S-U, susu. G-E-G-T-A-H, getah. Susu getah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang keempat. Ini gambar buku kan? Buku apa ni? Buku tulis. Jadi, buku tulis. Selain itu, buku tulis. Macam mana eja buku? B-U-K-U-K, buku. T-U-L-I-S, list, tulis. Buku tulis. Okey. B ni kena huruf kecil sebab dia berada di tengah ayat. Okey, buku tulis. Yang kelima. Okey, yang kelima ni apa? Tisu kan? Tisu ni biasa kamu tengok kat mana? Kat tandas. Okey, jadi tisu tandas. Tisu aja tisu. T-I-T-S-U, tisu. T-A-N, D-A-S, das, tandas. Okey, tisu tandas. Dan, okey, yang terakhir. Ini biasa opah guna, atuk guna untuk bakar sampah kat halaman rumah kan. Kalau berada di kampung lah. Okey, mancis api. Jadi, tuliskan di situ. Mancis api juga. Mancis, M-A-N, man, C-I-S-T, mancis, A-R-P-I-P, api. Dibuat daripada pokok. Kalau orang Kelantan, dia panggil dia tak panggil mancis api, dia panggil gesek. Gesek. Okey. Seterusnya apa? Seterusnya cikgu nak tunjukkan lah yang dah siap ni. Okey, seterusnya kita dah siap, dah selesai dah. Berbincang bagaimana cara nak menjawab latihan pengukuhan buku aktiviti halaman 46 ini. Inilah dia jawapannya. Jawapannya kata majmuk lah kan. Jawapannya kata majmuk yang ada di dalam ayat. Sebenarnya dia ayat tapi dia pecah-pecah-pecahkan. Okey, seterusnya kita pergi kepada ni latihan tambahan. Okey, latihan tambahan. Okey, sekarang Cikgu Zati nak kamu semua tengok paparan skrinnya. Akan cikgu tunjukkan.
Penggunaan kata majmuk dalam ayat. Contoh ayat lain lah Cikgu Zati nak kongsikan bersama kamu. Contoh kata majmuk yang lain. Yang pertama apa ya? Kita tengok. Yang pertama, Mardiah gemar makan kuih bulan yang dibuat oleh ibunya. Nampak ya, yang berwarna merah ini merupakan kata majmuk. Mardiah. Mardiah yang warna merah ni. Kita gariskan sikit. Nampak tak? Yang kedua, ayat yang kedua, Encik Qayyum lewat ke pejabat kerana jalan raya sesak. Kata majmuk dia apa? Jalan raya. Jika diberi kata majmuk, inilah ayat yang kamu boleh bina. Contoh ya. Yang ketiga pula, Hafiz berasa seronok ketika menaiki kereta api. Mana dia kata majmuk? Pandai yang warna merah ni, kereta api. Contoh ayat yang keempat, Adam membeli belah di pasar raya itu. Pasar raya merupakan kata majmuk. Ayat yang kelima, Nazir memakai seluar sukan ketika bersukan. Silah pakai seluar sukan kan kalau nak bersukan kan? Jadi, seluar sukan ini ialah kata majmuk. Dan yang terakhir, Hasif membawa botol air ke sekolah. Kata majmuknya botol air. Jadi, contoh penggunaan kata majmuk dalam ayat lah. Kalau contohnya lepas ini, kamu dapat soalan, dia beri hanya kata majmuk sahaja. Contoh botol air kan. Jadi, kamu perlu bina ayat dengan menggunakan kata majmuk tadi. Kalau contoh ni, Hasif membawa botol air ke sekolah. Boleh juga bina ayat lain. Botol air itu sangat cantik. Botol air itu sungguh besar. Ataupun botol air itu diperbuat daripada plastik. Boleh faham ya? Baiklah, sekian sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Untuk video pada hari ini, Cikgu Zati ucapkan terima kasih kerana sudi menonton daripada awal sehingga akhir. Cikgu Zati harap kamu faham bagaimana menggunakan kata majmuk dalam ayat. Dan kamu dapat fahamlah cara memahami dan meneliti kata majmuk yang ada pada sesuatu bahan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe.